Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada petang ni. Allah Subhanahu wa taala memberi kita peluang untuk kita meneruskan bacaan, untuk terus menuntut ilmu dengan membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu dengan kita membaca kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Allamah Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Dan kita masih lagi dalam Kitabul Jami'. Dan Kitabul Jami' daripada Al-Jami' fi Ahkamis Salah, iaitu hadis berkaitan dengan salat namun tidak diletakkan dalam bab yang tertentu, bab yang khusus. Hadis ke-131 dalam setengah kitab, 132, bab yang ke-24, hadis nombor 4. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lam. فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari telah salat dengan memakai baju daripada kain khamisah. Kain khamisah. Khamisah ni sejenis kain. Tapi kat sini diterjemahkan mengenakan baju yang bergambar. Kita akan huraikan satu. Lalu beliau melihat sekilas kepada gambar-gambar tersebut. Maka, bukan malah, maka betul kan? Selepas salat, beliau bersabda, pergilah dengan membawa kain ini kepada Abu Jahmin dan gantilah dengan bi'ambijaniyah, pakaian polos. Ni apa terjemahkan ni? Pakaian polos pula. Tak apa. Okey, kita tengok dia punya bahasa Arab. Bi'ambijaniyah Abi Jahm. Kalau kita tengok bahasa Arab dia, khamisah ni. Kemudian ambijaniyah. Ambijaniyah. Okey. Apa benda hadis ni nak cerita ni? Okey. Fa innaha alhadni anifan an salati. Kerana sesungguhnya kain tadi telah mengganggu salatku. Hadis ni secara umumnya, maksudnya satu hari Nabi SAW dia salat dengan pakai satu pakaian
daripada kain khamisah. Khamisah ni pakaian yang ada corak. Pakaian yang ada corak, ada a'lam. Kat sini gambar ni jangan silap faham sebab tu kadang-kadang bila kita baca seolah-olah macam ada gambar orang ke, gambar manusia ke, tidak. Okey, maksudnya ada gambar lah, ada bentuk-bentuk. Macam kita kan sekarang ni cakap baju saya ni plain blue. Maksudnya ni plain yang tak ada warna, satu warna sahaja. Okey, tapi kadang-kadang baju kan ada muka bunga-bunga lah, ada bentuk, ada gambar-gambar kecil-kecil kan, ada dia punya design itu. Itu dipanggil khamisah. Bahasa Arab kata khamisah ni apa saja kain yang ada padanya lebih pada 2-3 warna dan ada bentuk-bentuk, ada design-design dia, maka yang itu dipanggil khamisah. Okey, khamisah. Kemudian ambijaniyah, kemudian Nabi kata Nabi solat dengan khamisah ni, laha a'lam, yang ada a'lam. Sebenarnya khamisah tu sendiri pun sejenis kain yang dah ada gambar, dah ada design. Dan gambar sini jangan silap faham, bukannya gambar manusia ataupun gambar binatang, jangan silap faham. Okey, fiha alam. Jadi ini antara pakaian terbaik, kata Imam Al-Baji, kata ini antara pakaian terbaik orang Arab dan dibuat di Syam. Biasanya daripada Syam. Okey, kain tu dia ada bentuk-bentuk, ada design. Kemudian Nabi solat dengan pakaian tersebut dan Nabi tengok pada pakaian tu sendiri. Nabi tengok, Nabi solat dan Nabi tengok sendiri pada baju dia tu ada, dan bukannya pandang sekali, bukannya pandang banyak kali, pandang sekali je, nazratan. Dan Nabi terasa terganggu dengan gambar tu. Nabi terganggu dengan gambar tersebut. Maka Nabi pun kata dekat Aisyah radhiyallahu anha, pergilah bawa baju ni, kain ni, baju ni kepada Abi Jahmin, kepada Abi Jaham. Hadiahkan dia. Kemudian kamu beli daripada Abu Jaham, hadiahkan ni kepada Abu Jaham, kemudian beli daripada Abu Jaham kain yang ambijaniyah. Ambijaniyah sejenis kain yang plain, yang tidak ada warna, yang tidak ada tidak ada bentuk-bentuk, tidak ada lebih daripada 2 warna. Maksudnya plain, pakaian polos. Okey, daripada Abi Jahm, beli daripada dia. Kerana sesungguhnya gambar-gambar tadi telah mengganggu aku dalam ketika aku salat. Okey, di sini ada beberapa masalah, beberapa isu. Pertama sekali kita tengok kepada siapakah Abu Jahmin ni. Okey, Abu Jahm, Abi Jahmin, setengah riwayat kata Abu Juhaim. Jadi Abu Jahmin ini nama dia Amir. Jadi masuk Islam ketika pembukaan kota Mekah. Sahabat Nabi lah, pembukaan kota Mekah. Dan dia antara orang Arab yang sangat dihormati dan sangat diagungkan. Dan dia ni sebab umur dia panjang, sebab umur dia panjang. Dia ni orang yang tua. Dia ni hidup semenjak pada zaman orang Arab bina Kaabah tu, masa umur Nabi 35 tahun. Dia dah ada dah masa tu. Kan? Dan dia hidup sampai zaman Uthman bin Affan. Dan dia solatkan Uthman bin Affan, dan dia lah antara orang yang bersama yang mengebumikan Uthman bin Affan. Abi Jahmin, ya. Lepas kita banal Kaabah marratain, wa minal mu'ammarin minal Quraisy. Di antara orang yang panjang umurnya di kalangan orang Quraisy, dan dia sempat bina Kaabah 2 kali. Sempat bina Kaabah 2 kali. Kan pertama sekali pada zaman masa umur Nabi 35 tahun tu. Yang kedua zaman siapa? Zaman Abdullah bin Zubair tu. Maksudnya panjang umur sampai Abdullah bin Zubair tu dah dekat tahun 50 Hijriah, 60 Hijriah dah. Tahun 60 Hijriah. So apa kan zaman tu Abdullah bin Zubair berperang dengan anak Muawiyah, Yazid. Kan? Lepas Yazid meninggal tu, berperang, peperangan tersebut. Jadi maksudnya panjang umur dia. Hampir 100 tahun lebih.
ومرة حين بناها ابن الزبير وهو أحد الجماعة الذي دفن عثمان, dan dia antara orang yang terlibat dalam mengebumikan Uthman, dan dia meninggal di akhir khilafah Muawiyah. Wadda'a ba'dul huffaz annahu la riwayat lah. Barakallahu fik. Naam. Itu Abu Jahm. Masya-Allah. Dan ini Abu Jahm ni juga orang yang alim dengan ilmu nasab. Orang Arab ni kalau siapa yang pakar ilmu nasab ni dia sangat dihormati ya. Antara yang pakar ilmu nasab juga ialah Abu Bakar As-Siddiq, bahkan Aisyah radhiyallahu anha juga pakar ilmu nasab. Suatu Nabi SAW bila minta Zaid bin Thabit untuk menyerang orang Quraisy, Nabi kata uhju Quraisy, Nabi kata pada Zaid. Tetapi sebelum uhju Quraisy, sebelum serang Quraisy dengan syair, pergi dekat Abu Bakar dulu, takut nanti kan terkutuk keturunan sendiri. Maksudnya jangan cek dulu nasab, cek nasab dulu, dapat maklumat nasab dulu daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi mengenal ilmu nasab ni satu ilmu yang sangat besar di kalangan orang Arab. Okey, itu isu yang pertama. Isu yang kedua, isu khamisah tadilah. Isu khamisah tadi apakah dia? Iaitu kain yang disebut tadilah fiha alam. Padanya ada bentuk, ada corak. Corak lah bahasa Melayu kita panggil corak. Okey. Ada sebahagian orang dia adalah pakaian yang dibuat daripada bulu, tapi dia bukan tebal, dia nipis. Yakun lahu aghlab alam. Kebanyakannya biasanya ada gambar, ada design, ada corak. Ada corak. Wa kanat min asyrafil libasil Arab, dan dia antara pakaian yang terbaik di kalangan orang Arab. Jadi asalnya Abu Jahm ni hadiahkan Nabi kain tersebut. Asalnya Abi Jahmin ni memang hadiahkan dia kain tersebut. Sebab apa? Sebab dia bagi kain yang terbaik lah, pakaian yang paling baik untuk Nabi SAW. Okey. Jadi bila dia solat dengan tadi tu, maka dia terus terganggu. Nabi kata pergi balik ke Abu Jahm dan beli ataupun tukar. Minta tukar dengan pakaian. Boleh tak nak tukar hadiah kan? Nak tukar dengan kain dan ambijani. Al-binjani pula, ambijaniyah ni kain yang kita kata tadi, kain yang tidak ada apa-apa lukisan. Dinamakan ambijaniyah ni sebab dia daripada satu daerah nama dia Anbajan, ataupun daripada satu daerah di negeri Syam nama dia Manbaj. Kat sini ada satu faedah yang baik, maksudnya masa tu Syam belum lagi Islam. Masa tu Syam belum lagi di bawah taklukan Islam. Jadi kalau dia bukan di bawah taklukan Islam, maka kain itu dibuat oleh orang kafir. Dalil bahawa pakaian yang dibuat oleh orang kafir itu kita boleh pakai. Jadi adalah kain daripada qutun. Qutun ni maksudnya kapas. Kain daripada kapas. Sebahagian ulama kata tak, bukan kain daripada kapas, dia daripada bulu. Tapi kalau bulu, dia akan jadi isu pula. Macam mana pula bulu daripada binatang yang tak disembelih tak boleh? Kan? Sebab yang suci daripada bangkai itu hanyalah yang boleh disamak daripada bangkai hanyalah kulitnya. Bulu tak boleh. Jadi macam mana tu? Jadi sebagian ulama kata tak. Syam masa tu walaupun tak Islam, tetapi mereka tu ahli kitab. Jadi sembelihan ahli kitab kita boleh makan. Jadi termasuk daripada bulu yang bersih lah yang kita boleh pakai. Ya. Naam. Jadi itu dalil bahawa kita boleh pakai pakaian orang kufar, buatan orang kufar, orang kafir, orang ke Islam. Selagi mana tidak ada perkara-perkara yang haram lah, seperti najis atau seumpama dengannya. Itu seterusnya. Isu seterusnya pula, iaitu Nabi kata, Al-hadni anifan an salati. Sesungguhnya dia telah melalaikan aku dalam salatku. Telah mengganggu salatku. Kata Imam Ibn Laqin itu, annaha syaqalat qalbi. Dia telah menyebabkan hati aku ni tersibuk melihatnya. Telah melalaikan hatiku. An kamalil hudur. Maksudnya bukan Nabi SAW tak khusyuk langsung, tetapi kekhusyukan Nabi yang sempurna biasanya telah terganggu, sedikit terganggu dengan lukisan tadi, dengan corak-corak tu tadi. Bukan maksudnya Nabi tak khusyuk langsung. Bukan Nabi lalai 100% dalam salatnya, tidak.
Nabi terganggu. Iaitu terganggu daripada zikir-zikirnya, tilawahnya, dan juga daripada khuduknya Nabi SAW, ketundukan Nabi SAW dalam salat tersebut. Dan dalam riwayat Muwatta pula dia kata, inni nazartu ila alamiha, dan aku melihat kepada corak-corak yang ada pada pakaian tersebut, fakada yuftinani, maka hampir-hampir saja solat aku tengok gambar tu sampai aku terlalai, sampai aku terfitnah. Terfitnahnya terganggu dalam solatku. Naam. Sebagian ulama dia menafikan, dia kata takkanlah Nabi terganggu, tak mungkin. Sebab solat Nabi itu sempurna. Namun sebagian ulama kata tidak. Solat Nabi boleh terganggu. Solat Nabi SAW manusia biasa. Tetapi kita kena ingat, terganggunya tu bukanlah maksudnya terganggu macam kita orang biasa ni terganggu. Yang hilang kekhusyukan terus. Terganggu Nabi tu iaitu mungkin terganggu 2%, 3% daripada kekhusyukan Nabi SAW. Poin yang keenam pula, kemudian Nabi SAW mengutuskan supaya ditukar bil khamisa ila Abi Jam wa talaba an bijaniyah min babil idlal alaihi li'alamihi bi annahu yu'athir dhalika wa yafrahu bih. Dan diminta pergi dekat Abi Jahmin. Kemungkinan juga kain tu bukan Abu Jaham yang bagi, memang Nabi SAW ada kain tersebut. Kemudian Nabi suruh hadiahkan kain itu kepada Abi Jaham. Nabi suruh hadiahkan kepada Abi Jaham. Tapi kemudian mintalah ke Abu Jaham supaya ditukar. Tukar dengan satu kain Abi Jaham yang kain yang biasa. Kain yang biasa. Okey. Benda ni berlaku perbincangan di kalangan para ulama juga. Kalau Nabi SAW terganggu dengan pakaian tu tadi, takkan Nabi nak suruh sahabat pun terganggu juga. Itu kan. Kalau katakan Nabi SAW terganggu dengan pakaian tersebut, hilangnya khusyuk, takkanlah Nabi nak orang lain yang lebih kurang warak, lebih kurang takwa, kurang ilmu daripada Nabi SAW nak pakai pakaian tersebut. Okey. Kat sini ulama ada dua jawapan. Satu, tak semesti Nabi bagi dekat Abi Jaham, suruh Abu Jaham pakai masa solat. Dia sama macam kes bila Nabi SAW bagi kepada Umar Al-Khattab kain sutera. Nabi kata, lam aksukaha litalbisaha. Kan? Umar kata, ya Rasulullah, kau kata orang yang pakai kain kain sutera ni tak ada kedudukan langsung di akhirat. Tapi kau hadiahkan aku kain ni. Nabi kata, aku bagi kau bukan suruh kau pakai. Nabi kata, kan, suruh isteri pakai ke siapa-siapa pakai, tapi bukan kau yang pakai. Maksudnya macam tu jugalah, Nabi SAW dihadiahkan kepada Abu Jaham kain tersebut. Tak semestinya nak suruh Abu Jaham pakainya masa solat. Ada jawapan yang kedua, cantik juga para ulama bagi jawapan. Dia kata, iaitu Abu Jaham ni sebenarnya dia buta. Abu Jaham dia buta. Bila dia buta, kain tu dicorak macam mana pun, Abu Jaham tidak akan terganggu. Okay. Jadi macam mana pun Abu Jaham tidak terganggu. Naam. Ala anna ba'dahum naqala anna abajan kana a'ma. Kata Imam Ibn Mulaqin, ada dinukilkan daripada sebagian ulama bahawa Abu Jaham ni sebenarnya dia ni buta. Jadi tidak berlakulah gangguan tu tadi sebab dia tak nampak pun. Okey. Jadi dua jawapan Nabi bagi dekat Abu Jaham kain tersebut. Pertama, bukan untuk Abu Jaham pakai untuk ketika solat. Yang kedua, ada jawapan yang kedua, iaitu Abu Jaham sendiri itu adalah seorang yang buta, jadi tak terganggu. Dan juga kita ditukar dengan kain yang biasa. Jadi itu memberikan kegembiraan. Kita bagi kain yang elok, kita minta kain yang biasa. Boleh tak saya hadiahkan awak kain yang ini, kemudian awak hadiahkan saya kain yang kurang kualitinya. Sebagian bagus ni, tukar nak tak? Boleh. Maksudnya itu Nabi SAW menukarkannya dan menganggap bahawa itu akan menggembirakan Abu Jaham. Okey. Faham dekat sini ya? Jadi
Apakah pengajaran-pengajaran yang kita boleh dapat? Yang pertama sekali, hadis ini dalil bahawa bolehnya memakai pakaian yang ada corak. Itu satu. Bolehnya memakai pakaian yang ada corak. Tak semestinya kita nak jadi orang sunnah pakai baju plain je kan. Satu warna hitam, apa, lakinya pakai putih je. Kan? Tak semestinya. Betul. Nabi SAW kata dalam hadis, Nabi kata pakailah pakaian putih kerana sesungguhnya ialah pakaian terbaik untuk kamu ketika hidup, dan juga pakaian yang kamu pakai ketika kamu dikafankan dengan pakaian putih. Tapi bukanlah Nabi SAW sentiasa pakai pakaian putih 24 jam. Itu kita kena faham. Nabi suka pakai pakaian putih, terutama sekali hari Jumaat. Tetapi bukanlah Nabi sentiasa pakai pakaian putih. Nabi ada juga baju warna-warna yang lain seperti sabit. Nabi SAW solat hari raya dengan pakaian baju warna hijau. Nabi juga pernah pakai baju warna merah yang berbelang, yang ada warna lain juga. Ini sabit dengan riwayat tadi bahawa Nabi ni orang yang mudah. Itu kata Syekh Saleh Ali Syekh Hafizahullah Ta'ala. Bila kita baca bab-bab macam ni, pakaian Nabi, kita boleh buat satu kesimpulan bahawa Nabi SAW ialah orang yang dia tidak cerewet dalam berpakaian. Nabi SAW berpakaian dengan pakaian kaumnya, yang mudah. Apa yang Nabi mudah dapat, itu yang Nabi SAW pakai. Itu prinsip yang kita nak. Bukan Nabi ni bukan takalluf. Bahasa Arab panggil takalluf. Mesti nak pakai dengan satu bentuk je, serban satu bentuk je. Mesti macam ni sama je. Kalau tak nak, aku tak nak pakai lain, tak nak. Tak, Nabi SAW seorang yang sangat mudah dalam berpakaian. Yang kedua, seterusnya ialah hal ini dalil bahawa sedikit gangguan, sedikit berfikir di dalam salat tidak mencacatkan salat tersebut. Ghairu qadih fiha. Maksudnya tidak mencacatkan salat, maksudnya tidak membatalkan salat. Wa annaha sahihah. Dan salat itu sahih. Dan ini adalah ijma' fuqaha. Ijma' para ahli fiqah. Disebut oleh Imam Ibn Mulaqin ni. Namun di sana ada nukilan daripada sebahagian salaf dan juga orang-orang yang zuhud bahawa tidak sah orang yang solatnya lalai. Jawapannya sah. Jawapannya sah, tuan-tuan. Tapi kita kena ingat, sahnya salat ni ada dua. Satu, sah dari segi digugurkan kesalahan kalau dia tidak melakukannya. Digugurkan kesalahan kerana dia melakukannya. Yang kedua, sah dari segi pahala. Jadi kita sebab apa? Ada dalil kan Nabi kata kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahr wa ta'ab. Nabi kata berapa orang yang bangun dan tak ada dalam salatnya melainkan hanyalah berjaga malam dan berpenat-penat je. Maksudnya tak dapat pahala. Itu salat, tapi tak ada pahala. Dalil bahawa salat itu ada dua komponen. Satu komponen sah, cukup hukum hakamnya, tapi yang kedua komponen pahala. Yang ini yang penting. Sebab tu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan hukum wajib di antara ulama Syafi'iyah yang menghukumkan wajib untuk khusyuk dalam salat. Namun salatnya sah tapi wajib. Maksudnya kau tak buat, berdosa. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah merintahkan, Allah Ta'ala telah menyebut orang yang salat itu khashi'ina lillah, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Dan khusyuk ni banyak orang silap faham. Ingat khusyuk ni maksudnya tunduk, kan? Khusyuk maksudnya hatinya dan jasadnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perasaan takut dan cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitu seluruh anggota tubuh badannya serta hatinya, pemikirannya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh pengagungan, penuh rasa cinta dan penuh dan rasa takut kepada Allah SWT. Itu namanya khusyuk. Naam.
Hadis juga kata para ulama, fihi talabul khusyuk fi salah. Ada kaitan tadi lah. Ya, hadis juga dalil bahawa diperintahkan kita ni untuk khusyuk dalam salat. Wal iqbalu 'alaiha. Wal iqbal iaitu memberikan segala tumpuan padanya. Wa nafa kulla ma yashghal qalb, dan kita membuang segala perkara yang menyibukkan hati kita, yang menyebabkan kita lalai. Wa yalha an dhalik. Jadi kita buang apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kita hilang khusyuk, kita ketepikan. Sebab tu dalam salat, sebab tu banyak dalam Islam kan, tak boleh solat. Apa dia? Nabi SAW larang apa dia? Solat dalam keadaan tergesa-gesa. Nabi kata alaikum bis sakinati wal waqar. Hendaklah kamu pergi ke masjid dalam as-sakinatu wal waqar. Kan? Supaya apa? Supaya tenang. Yang kedua, Nabi SAW suruh datang awal masjid kan. Antara sebab dia khusyuk, supaya tak tergesa-gesa. Yang ketiga, ambil wuduk. Yang keempat, salat qabliyah. Yang kelima, masuk saf rapat-rapat. Kenapa? Supaya tak ada syaitan masuk celah-celah mengganggu salatnya. Yang keenam, berpakaian dengan pakaian yang elok. Yang ketujuh, memakai wangi-wangian. Yang kedelapan, kita siwak supaya tak terganggu dengan bau busuk mulut. Kan? Lepas tu apa lagi? Jangan salat fi tariqin nas, jangan salat di tengah-tengah orang berjalan. Yang kita bincang sebelum, kita dah lalu hadis ni sebelum ni. Dia salat dekat tengah-tengah orang lalu lalang. Terganggu tak salatnya? Terganggu. Okey? Jangan salat di tempat yang terganggu. Cermin. Betul, sebagai ulama kata jangan salat menghadap cermin. Sebab kita fiqh disebut tidak salat menghadap cermin. Dia akan nampak muka dia. Dia tengok aku ni dah gemuk ni, salat menghadap cermin kata janggut aku ni sengit sebelah ni, nanti kan terganggu. Baik. Jangan solat dekat tempat orang yang tengah jangan solat ketika makanan telah dihidangkan. Ini semua faktor-faktor yang jangan seorang tu baca Quran kuat-kuat di sebelahnya mengganggu kawannya sebelah. Seperti hadis riwayat Abu Daud tu. Jadi semua ni faktor-faktor yang membantu kita untuk tidak terganggu dalam salat. Jadi bila kita baca, kita semua hadis-hadis ni semua dalil bahawa mencari kekhusyukan dalam salat itu adalah perkara yang sangat dituntut. Walihada qala ashabuna, oleh itu berkata ulama-ulama Syafi'iyah, dia kata yustahabbu lahu an yanzura ila mawdhi'i sujudihi. Sebab itu disunnahkan, digalakkan untuk seseorang itu bila salat dia memandang tempat sujudnya. Wala yatajawazuhu, dan jangan dia lebih daripadanya. Jangan pandang lebih tempat, jangan pandang pusing kanan kiri. Nabi kata pencuri dalam salat yakhtalisu syaitan min al-'abd, dan dia menjeling-jeling orang lain. Itu Nabi kata itu ikhtilasu syaitan, kecurian, curi. Syaitan mencuri daripada salat anda mencuri daripada salat. Maksud curi maksudnya curi waktu salat tu untuk melalaikan diri selain daripada salat. Itu maksud curi. Sebab tu kita jangan solat kat sebelah TV. Ada sebagai orang solat sebelah TV pada solat sebelah TV, Allah musta'an. Kan? Solat dekat radio terbuka, terutama sekali handphone, tak disilentkan. Baik, ini antara perkara yang mengganggu solat. Apa pengajaran seterusnya pada hadis ini? Fihi al-mubadaratu ila tarki kulli ma yalhi wa yashghal al-qalb an al-ta'at wa ila al-i'rad an zinati ad-dunya wal fitnah. Ini yang mulakan diluaskan lagi.
Iaitu hadisnya juga, ialah galakkan supaya bersegera kepada meninggalkan apa saja yang melalaikan. Bukan sekadar dalam solat, di luar solat juga. Apa saja yang melalaikan salat, bukan melalaikan diri kita daripada ingati Allah, cuma kita abaikan, tinggalkan. Okay. Hatta kawan sekalipun. Allah Ta'ala dalam Quran, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu ikut orang yang kami telah lalaikan hatinya daripada mengingati kami. Wala tuti' man aghfalna. Betul, Allah Ta'ala kata dunia ni, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa tafakhurun wa zinatun. Zinatun wa tafakhurun fil amwali wal aulad. Dunia ni memang tempat lahwun, la'ibun wa lahw. Memang dunia ni banyaknya la'ib wal lahw, main dan buang masa. Wa zinah, dah hanya perhiasan. Wa tafakhurun, dah hanya untuk nak belagak, nak berbangga-bangga. Fil amwal wal aulad, pada harta dan juga pada anak-anak. Nah, kerana kita pun terjebak dalam perkara tersebut. Perkara lain, main Facebook, jam-jam Instagram, tengok benda-benda merepek-epek sampai berjam-jam. Tafakhur. Jadi al-laibun walahu. Baik. Jadi mubadarah ila kulli ma yulhi wa yushghil qalb. Apa saja menyibukkan hati anil ta'at, daripada mentaati perintah Allah Ta'ala. Okey. Wa ila al-i'rad. Dan juga hadis ini juga adalah apa dia? Dalil ataupun galakkan supaya kita ni berpaling daripada perhiasan dunia dan berpaling daripada fitnah dunia ni. Atau Allah Ta'ala kata dalam Quran apa dia? Wala tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Allah Ta'ala kata wala tamuddanna 'ainayka, jangan kamu memanjangkan pandanganmu, jangan sibuk sangat kepada ila ma matta'na bihi, apa yang kami telah bagikan kepada orang kafir, daripada ma matta'na bihi azwajan, daripada benda-benda dunia yang berpasang-pasangan. Zahratul hayati dunia, hanyalah perhiasan dunia. Linaftinahum fih, supaya kami akan memfitnah kamu. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu itu lebih baik dan lebih kekal. Masuk rezeki itu adalah rezeki iman wal Islam was sunnah. Itu lebih besar. Sebab kita ni jangan tersibukkan sangat. Sebab tu antara benda yang tercela ialah menyibukkan diri dengan benda-benda lara. Sebab tu menyibukkan diri benda-benda lara ni, dia tercela. Dia bukan macam kata sunat ke apa, tak. Dia hanya makruh, tak. Dia tercela. Ciri fusaq, ciri ahlul fasad, ialah menyibukkan diri dengan perkara yang sia-sia. Lepas tu anak kita kena ajar. Benda sia-sia ni boleh, bukan tak boleh. Saya sekali nak bermain, nak apa, nak main game ke apa ke, boleh. Tapi jangan jadikan dia asal. Sampai anak boleh main game sampai 1 pagi, main handphone sampai 1 pagi. Itu akan mendidik dan menjaga dia supaya jadi orang yang lahu. Dan ini tercela dalam Quran. Allah Ta'ala kata dalam Quran, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makrallah wa la ya'manu makrallah illa qawmul khasirun. Apakah mereka itu merasa aman daripada perancangan Allah, azab Allah yang Allah Ta'ala akan datangkan ketika waktu siang, iaitu ketika mereka sedang bermain, waktu duhan. Wahum yal'abun, ketika mereka sedang bermain, nampak tak? Bermain. Bukan tak boleh main, tapi maknanya Allah Ta'ala memberikan sifat dia main.
Sehingga agama pun main-main. Wala tattakhidul ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan. Yang kamu jadikan orang yang jadikan agama mereka sebagai mainan dan benda sia-sia. Jadi banyak main ialah benda yang sia-sia. Dan dia adalah ciri kufar, ciri munafik dan ciri ahlul fasad. Ini nasihat pada diri saya dan juga kepada ikhwah-ikhwah sekalian lah. Nah, pada zaman tersebar banyaknya fasad pada zaman ni, kita kena jaga-jaga bab ni. Sebab pintu fasad itu banyak. Betul Allah Ta'ala, falamma nasu ma dhukiru fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Bila mereka dah lupa apa yang Allah Ta'ala telah perintahkan, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in, kami akan bukakan bagi mereka segala bentuk perkara yang menggembirakan mereka. Macam-macam benda yang seronok. Nak tengok filem, Netflix, ada sejuta filem. Dah habis Netflix pula, dah habis Netflix tengok handphone pula. Ada Facebooknya, ada Instagramnya, ada TikToknya. Dah habis pula ada game pula, ada PS pula, PS5-nya apa semua. Dah PS pula ada wayang pula. Pergi tengok wayang pula. Jalan-jalan tengok wayang. Okey. Lepas tu ada apa lagi? Pusat rekreasi pula. Jalan lagi. Jadi hanya la'ib wa lahu. Tafakhur. Allah Ta'ala fala yaghurrannakum alladhina kafaru taqallubu fil bilad. Jangan kamu tertipu wahai orang beriman dengan orang kafir yang jalan sana sini seronok. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam fabi'sal mihad. Jadi ini semua masya-Allah. Bayangkan Nabi SAW dengan gambar terganggu daripada salatnya, terus Nabi minta tukar daripada benda yang biasa. Itu kadang-kadang kita puji orang yang dia mampu pakai TV besar-besar, dia mampu pakai Netflix, tapi dia tak pakai. Sebab dia tahu benda itu akan melalaikan dia. Maka Allah Ta'ala akan gantikan. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Ini bukan hadis, tapi ini satu kaedah yang para ulama telah letakkan. Man taraka syai'an lillah. Seperti siapa meninggalkan sesuatu kerana Allah Ta'ala, awadahu Allahu khairan min. Allah Ta'ala akan gantikan lebih baik daripadanya. Naam. Mengajar seterusnya itu fihi man'un nazar wa jam'uhu amma la hajata bi syakhsin ilaihi fi salah wa ghairiha. Hadis juga adalah larangan supaya kan hadis ini adalah galakan supaya kita menahan pandangan kita daripada melihat benda yang tidak kita berhajat padanya dalam salat. Tengok kain orang tu brand apa kan, telekong ni, tengok telekong dia apa, telekong apa, Khadijah ke, Salimah ke, kan, Latifah ke, macam-macam sekarang kan. Tengok lelaki pula, tengok ni kain dia, gajah duduk ke, gajah berdiri ke, gajah terbang ke, kan, macam-macam jenis kain yang ada, dia pakai macam tu. Dia kena, jangan tengok benda tersebut. Tengok kaki dia, Allah, tengok ke dia ni, kaki dia balahai banyaknya apa kudis-kudis kaki dia, Allah, janganlah. Kita lalai. Tengok kuku orang sebelah pula, ya Allah panjangnya kuku sebelah dia ni. Itu semua antara perkara yang dilarang. Itu man'un nadhari wa jam'ihi amma la hajata bi syakhsin ilaihi fi salah wa ghairiha. Wa qad kana as-salafu la yukhti'u ahaduhum mawdi'a qadamihi idza masya. Allahu akbar. Ini salah kan? Salah itu sehingga bila dia berjalan dia tak pandang tempat lain melainkan tempat dia nak melangkah je. Ini sebenarnya ialah is part of, ini sebahagian daripada tafsir ayat yang saya baca tadi di akhir surah Taha tadi. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi. Jangan kau memandang kepada. Sehingga Syekh Sa'idi dalam tafsir kata apa? Sehingga kan Syekh Sa'idi sebut
Termasuk daripada ayat ini adalah bila kita pergi Mekah, nampak hotel besar kan, kita jangan sibukkan nak tengok hotel besar kan. Orang pergi Mekah kan nampak ada tower kan, jangan sibukkan tu, pandang, sibukkan dengan nak tawaf sa'i. Oh, besarnya tower hotel ni, nampak tu jam besar, tengok dia terpedaya. Kita tengok dalam masjid kan, semua sibuk nak ambil gambar tower tu kan, sedangkan di hadapannya Kaabah apa semua. Bolehlah ambil sekali dua, tapi janganlah terpesona sangat sampai duduk dalam masjid tu pusing tengok keliling. Kalau kita tengok masa pergi umrah tu ada orang macam tu. Dia duduk atas bumbung tu tengok je. Kita rugi saya masa entah dekat dalam Masjidil Haram ni. Waktu ni bi'ambijani. Seterusnya, hadis juga ialah fihi mastanbatahu al-fuqaha minhu wa huwa karahatu tazwiq al-hitan masajid. Masya-Allah. Kita kena kat kita ni. Okey. Ini apa yang telah dikeluarkan oleh ulama fuqaha bahawa makruhnya menghias-hias dinding-dinding masjid, menghias mihrab-mihrabnya dengan warna-warna, dengan ukiran-ukiran, dan juga dengan perhiasan-perhiasan yang mahal-mahal dan yang mencolok mata. Maksudnya yang apa dia, yang pakai emas, pakai ini apa semua, corak apa semua. Ini semua benda yang ulama kata makruh. Bahkan dalam hadis Sahih Bukhari berkata min asyratis saah, di antara tanda hari kiamat ialah dihiaskan masjidnya. Dihiaskan masjid. Asyratis saah. Fa innal hukma ya'ummu bi umumin 'illatihi wal 'illatu al-ishtighal 'anis salah. Dan hukum itu secara umum, hukumnya umum selagi mana illah dia, sebabnya pun umum juga. Jadi kalau Nabi SAW terganggu dengan gambar itu tadi, maka kalau kita pergi penuhkan masjid dengan warna hijau, kuning, merah, emas, apa semua, lagilah melalaikan. Ustaz, habis itu masjid dekat Madinah Nabawi itu kan dalil. Itu kan dalil. Masjid Nabawi bukan dalil. Masjid Nabawi bukan dalil. Jadi jangan gunakan Masjid Nabawi sebagai dalil. Gunakan Masjid Rasulullah sebagai dalil sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nabi zaman-zaman Nabi itu dalil. Naam. Bahkan sebagian ulama Malikiyah pula ada kata makruh menanam pokok dalam masjid. Sebab apa, nanti sibuk dengan tengok pokok tu. Okey. Dan disebut oleh sebahagian Syafi'iyah. Dia kata karih ashabu Malik at-tazawiq wal qutub fil qiblah. Melarang daripada ke arah kiblat tu dihias-hias dan juga dilukis-lukis, ditulis dengan pelbagai tulisan. Kalau kita masuk masjid kan nampak depan penuh macam. Dan termasuk juga ni kita kena ingat ni, kadang-kadang orang nak bawa anak, bagus bawa anak. Tapi apa ni, sebahagian ulama Syafi'iyah Malikiyah kita melarang membawa sekali anak yang alladhi la ya'qilus salah, yang tak boleh nak concentrate dan tak boleh nak follow solat tu. La ya'qilus salah, maksudnya tak boleh nak solat betul-betul. Kat sini kita kena pertengahan lah, antara nak menggalakkan anak ke masjid, tapi sama juga kita kena jaga maslahah jemaah supaya tak terganggu. Yang ni kan dia pusing budak-budak ni, dia ambil spek orang tu, dia masuk dalam kain orang ni, dia pergi. Kalau kena yang anak-anak yang okey, yang tenang, tak apa, yang nakal, yang terjerit-jerit kan, itu sebenarnya mengganggu. Kita ingat Ustaz Yazid tu, masa dalam satu majlis tu ada budak-budak bising, ini bukan taman kanak-kanak, ini masjid gitu. Ini bukan taman anak-anak, bukannya hadanah, dia kata. Bukan Radhatul Atfal, bukannya taman kanak-kanak, ini masjid. Jadi untuk kalau mau menggalakkan anak-anak masjid, tapi kena jaga juga kehormatannya. Ini saya setuju. Sangat-sangat setuju dengan masalah ni. Sama sekali bulan Ramadan. Ayah yang bawa anak, letaklah anak kat sebelah dia. Dia bising kat belakang tu sampai
kat masjid kat Subang Jaya tu, masjid besar Subang Jaya tu, terpaksa meletakkan pegawai khusus pula untuk jaga anak-anak. Yang ni tak bagus sebab budak-budak tu main bising, sebab terpaksa buat satu ruang khas pula yang tertutup. Dan ni sebenarnya bukanlah menggalakkan budak-budak nak ke masjid ni, lepas ni dia akan galakkan budak-budak nak main. Kalau nak galak masjid, datang. Ayah bawa sekali anak dia solat sebelah ni. Seperti yang disebut oleh Imam Al-Muzani, dan seperti dalam kitab Majmu' bahawa apa dia? Buat bersilang-silang. Lelaki dewasa kanak-kanak, dewasa kanak-kanak, dewasa kanak-kanak. Supaya tidak terganggu solat. Dan termasuk juga dalam bab ni, tak terganggu ni sehingga kan Abu Talhah pernah sekali dia solat dekat taman dia, dan dia terganggu tengok pokok-pokok ni, ladang-ladang dia, pokok kurma dia. Akhirnya dia sedekah dengan ladang ni. Okey. Sebab dia rasa sebab apa? Sebab telah mengganggu dia punya kekhusyukan. Allahu Akbar. Mengajar terus pada hadis ni. Fi qabul al-hadiyah min al-ashab wal irsal biha ilaihim wa talaba laha biman yadhunnu bihi as-surur bihi wal musamahah. Ini dalil bahawa kita terima hadiah daripada orang. Disunahkan terima hadiah daripada orang. Disunah juga menghantar hadiah pada orang. Dan bolehnya kita minta hadiah daripada kawan, minta tukar hadiah. Kalaulah benda tersebut boleh menggembirakannya dan kita rasa dia boleh bertolak ansur dalam masalah ni. Sebab tu Nabi tak pernah tukar benda yang lebih buruk dan baik. Nabi akan bagi yang lebih baik dengan benda yang kurang. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Jadi boleh tak, macam kita kata kita ada handphone, kita ada benda kain yang mahal, tapi kita tak nak kain ni, tak minat. Dia ada kain yang murah sikit. Kita boleh tak anda hadiah kain ni, kita minta tukar? Boleh. Boleh. Hadis juga dalil saduz zara'i. Seperti kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Hadis ini dalil adanya saduz zara'i. Apa dia? Menutup sekali jalan kepada kerosakan. Jadi Nabi nak tutup jalan supaya tak khusyuk, maka Nabi tolak kain tersebut. Dalil bagi kaedah saduz zara'i. Hadis juga dalil bahawa kain khamisah itu dibuat di Syam. Maka dalil bahawa boleh kita memakai pakaian yang dibuat oleh orang musyrikun. Namun kat sini perhatikan, kalau dia daripada bulu, maka perhatikan mestilah dia bukan dia yang bernajis lah daripada bulu yang disembelih oleh orang ahli kitab atau Islam. Kalau bukan tak boleh. Kalau bukan tak boleh. So apa sebab bangkai najis. Bangkai itu najis. السادس عشر في الموطأ أيضا أن أبا جهم أهدى رسول الله تلك الخميصة. Bahawa Abu Jahm lah yang menghadiahkan kain khamisah tu. Dalam Muwatta yang kita sebut tadi awal-awal. Bahawa sebenarnya yang menghadiahkan Nabi khamisah tu mula-mula ialah Abu Jahm sendiri. Nah. Jadi bolehnya pulangkan hadiah pada orang yang menghadiahkannya, kemudian ambil yang lain. Dan yang seterusnya daripada hadis ni, iaitu apa dia? Inqadul bai'il bil mu'atah lintifa'i sighah minhuma. Bolehnya baik secara mu'atah. Bai'ul mu'atah maksudnya apa? Kita kalau tidak menafikan maksud daripada jual beli. Bai' mu'atah ni sebenarnya macam ni. Kalau siapa ambil, dia jual, dia bagi barang, dia tukar. Bai'ul mu'atah. Kan? Dia tukar dengan barang. Boleh. Kalau cukup dengan syarat dia. Nah, seterusnya hadis juga dalil bahawa ala hajri kulli ma yasuddu anillah. Meninggalkan segala apa saja yang melarang daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Kita hajar, kita memboikot, meninggalkan segala apa yang menghalang jalan kita kepada Allah Taala, kita semua tinggalkan. Seperti mana Abu Lubabah, dia tinggalkan kaumnya kerana asaba fi hazam, yang telah melakukan dosa. Tahu kisah Abu Lubabah? Kisah Abu Lubabah ni, kisah ni satu hari Nabi SAW
nak jatuhkan hukuman kepada Bani Quraizah kan. Bani Quraizah ni dah khianat Nabi SAW masa perang Ahzab. Lalu Nabi SAW hantarlah orang Yahudi Bani Quraizah sendiri yang request kepada Nabi SAW, hantar seorang wakil supaya mereka boleh berbincang macam mana nak settlekan masalah ni. Sebab Nabi kata sama ada mati kena bunuh ataupun mereka akan atau tunduk kepada Islam. Masa tu sebab orang Yahudi masa ni Abu Lubabah ni halif, dia orang Khazraj. Dia orang Khazraj yang besar. Orang Khazraj ni kebanyakannya halif. Halif ni maksudnya sekutu Yahudi masa mereka sebelum masuknya Nabi SAW ke Madinah. Dia minta lah Abu Lubabah datang. Bila Abu Lubabah datang, dia orang kata, wahai Abu Lubabah, apakah hukuman yang Rasulullah SAW telah bagi tahu kamu? Abu Lubabah masuk sebab dia kesian, dia bagi tahu yang Nabi akan hukum bunuh. Dia buat gaya macam ni je. Dia buat gaya maksudnya. Lepas tu baru dia tersedar bahawa dia telah membocorkan rahsia Nabi SAW. Datang nak bincang je. Lalu terbocorkan rahsia Nabi yang Nabi nak jatuhkan hukuman bunuh kepada semua orang lelaki dewasa. Dia punya menyesal. Dia balik ke Madinah. Dia tinggalkan kaum dia. Diikat badan dia di dinding di salah satu tiang di Masjid Nabawi. Dia kata, aku takkan cabut ikatanku ini dan aku takkan izinkan siapa-siapa cabut ikatanku ini melainkan Rasulullah SAW setelah dia telah mengetahui bahawa aku telah diterima taubat aku oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diikat. Maka Nabi SAW pun masa sampai kenapa Abu Lubabah ni, kenapa dia disebutlah apa yang berlaku. Maka Nabi kata kita tunggulah semoga agar sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala telah menerima taubat. Maka berlalulah masa beberapa hari sehingga kan sebagian orang dah kesian kat dia. Wahai Abu Lubabah, biarlah kami buka ni. Tak nak. Dia kata, aku takkan buka sampai dah kurus badan dia. Dan dia kata, aku akan tinggalkan kampung aku ni. Kampung yang aku melakukan dosa padanya. Sebagaimana Nabi SAW tinggalkan, ingat tak kisah Nabi SAW tinggalkan lembah yang Nabi SAW terbangun lambat sembahyang subuh tu. Maksudnya apa saja perkara yang menyebabkan kita melakukan dosa, kita tinggalkan. Maksudnya itu. Sehingga satu hari Ummu Salamah dia jumpa Nabi SAW, kata, wahai ya Rasulullah, apakah belum diterima taubatnya? Sudah diterima taubatnya. Sebab apa? Sebab dia nampak Nabi SAW ketawa. Ummu Salamah kata, ya Rasulullah, kenapa kamu ketawa ni? Dia kata, sesungguhnya adakah kerana taubatnya Abu Lubabah telah diterima? Dia kata, taubat Abu Lubabah telah diterima. Basyartuhu, dia kata, adakah aku boleh mengkhabarkannya? Beritahu dia. Lalu Ummu Salamah pun pergilah. Dia jumpa Abu Lubabah, kata, wahai Abu Lubabah, Allah Ta'ala telah memaafkan kamu, telah mengampunkan kamu. Maka Abu Lubabah kata, aku takkan cabut tali ni sehinggalah Rasulullah SAW sendiri yang cabut tali tersebut, ikatan ini. Sehingga akhirnya Rasulullah datang dan cabut ikatan tersebut. Dan dia kata, aku janji aku tak nak balik kampung aku dah. Aku tak nak balik kampung aku dah. Aku tak nak balik kampung yang aku lalaikan, yang telah melalaikan aku daripada ngati Allah. Dan pada kisah Abu Lubabah turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum. Janganlah kamu khianat Allah dan Rasul, dan kamu khianat amanah-amanah kamu sekiranya kamu semua mengetahui. Jadi kat sini dalil bahawa apa saja perkara yang melalaikan kita, menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tolak jauh-jauh. Dan ini satu mujahadah yang sangat besarlah di zaman yang macam-macam ni kan. Mujahadah yang sangat besar. Kata Al-Muhib Al-Tabari dan kita ahkamnya, minhu an an-nazar bil ain ghair makruh ma lam yakun ma'ahu al-iltifat. Sebagai ulama kata, melihat pada sesuatu tidak makruh selagi mana tidak membawa kepada al-iltifat. Pandang tapi tak pandang terus, maka dia tidak berdosa. Hadis juga. Sebab apa? Fa nadhara. Kan Nabi pandang kepada lukisan tadi, dan Nabi tak pandang terus. Dia tak berdosa dalam bab ni. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya cukuplah ni, masya-Allah, lebih kurang 15 pengajaran daripada hadis ni yang sangat banyak. Walaupun pendek hadis ni, masya-Allah, sangat banyak pengajaran dia.
disebutkan oleh Al-Imam Ibn Mulaqqin rahimahullah ta'ala. Cukup sekadar ini saja. Ada soalan ke? Tidak ada soalan. Okey. Dengan itu cukup sekadar ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.